Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari para pelajar Suara Merdeka. Kita akan bersembang hari ini satu topik menarik, itu apa cer PDPR. Apa cer PDPR. Banyak sangat orang komplain pasal PDPR ni, banyak sangat ibu bapa yang meluahkan perasaan anak mereka ni tak boleh nak belajar betul-betul. Berkesan ke tak berkesan, mereka duk luahkan, dan ramai jugalah termasuklah ahli politik, menteri, bekas menteri bagi tahu pasal PDPR ni kan. Dan hari ni bersama dengan saya dalam live at Suara Merdeka adalah Encik Muhammad Nazri Abdul Latif daripada Majlis Belia Malaysia. Beliau merupakan Exco Belia Malaysia. Selamat datang Encik Nazri. Ya, terima kasih banyak kepada Suara Merdeka yang sudi memberi ruang lah kepada Majlis Belia Malaysia untuk melibatkan dalam memberi cadangan dan pandangan berkenaan dengan PDPR ini. Kita akan bersembanglah tentang isu PDPR ni, macam mana implikasi dia dan apa penyelesaian yang mungkin kita boleh dapat dalam sesi dalam masa 30 minit ni kan. Alright, okay, so kita tengoklah kan macam proses e-learning ni kan. Saya ambil satu contoh daripada kenyataan seorang pensyarah UiTM memberitahu proses e-learning ataupun proses dipanggil sebagai pembelajaran dalam talian ni. Masalah di Malaysia adalah tak ada satu institusi pun yang cukup bersedia dalam pengurusan krisis ketika pandemik, terutama dalam penyelesaian masalah e-learning. Benda ni dah dibangkitkan start daripada tahun 1990-an lagi kan? Dan bila sekarang ni terjadi, semua orang terduduk terus. So macam mana pula pandangan Encik Nazri kita tengok masalah macam ni kan? Okey. Baik, terima kasih saudara Atir, saudara moderator yang saya fikir soalan yang cukup baik lah sebenarnya. Kalau kita lihat PDPR itu pembelajaran di rumah, pembelajaran secara atas di rumah, maknanya pembelajaran bukan secara PMP seperti biasa. Adalah pembelajaran di rumah selalunya digunakan istilah PDPR ini. So PDPR ini pembelajaran di rumah ni ada beberapa kesan ataupun implikasi kepada masyarakat atau ibu bapa, pelajar tu sendiri dan cikgu-cikgu sebagai pendidik. So sebenarnya saya setuju bahawa yang e-learning ni telah pun dibangkitkan pada tahun 1990 lebih oleh profesor ni, ada Profesor Muhammad Amirul Akbar UiTM. Saya masih ingat dia pun salah seorang pensyarah yang pernah mengajar saya. Dia dah mengajar banyak tempat. Dia banyak tempat dan dia dikenali lah sebenarnya. Bukanlah kita nak sentuh kepada siapa yang bercakap, tetapi isunya adalah benda ini perlu perhatian kerana mungkin pandemik COVID-19 ini kita tidak jangka. Dan ini adalah satu perkara yang cukup luar biasa. Pandemik COVID-19 bukan saja menghantui Malaysia, tetapi malah dia menghantui dunia. Dan dunia juga ada mungkin negara-negara yang bersedia menghadapi krisis yang besar begini, dan ada negara-negara yang seperti mana Malaysia ini pun kita dalam keadaan terkejut dan menerima COVID ni, dan bila dia tersebar dengan luasnya akhirnya menggugat kedudukan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan negara ini sejak turun-temurunnya mestilah pembelajaran secara bersemuka, mesti hadir ke sekolah, menemui pelajar, menemui guru, guru menemui pelajar. Itu adalah konsep yang kita gunakan melalui dasar pendidikan negara. Tadi gunakan dari dulu lagi. Daripada dulu. Tapi e-learning ni saya kira di tahun-tahun sebelum inilah, mungkin sebelum pandemik ni dia bergerak secara kecil-kecilan. E-learning ada. E-learning ada dah pihak-pihak yang menggerakkan. Ada kajian-kajian dah dibuat. Ada dah kajian. Tapi tengok contohnya macam e-learning ni sebelum lagi. Maknanya sebelum berlaku pandemik pun dah ada. Tetapi ianya tidak meluas. Mungkin ia tidak dapat tampung kalau sekiranya satu negara nak menggunakan sistem e-learning. Mungkin dari sudut database-nya, dari sudut penyediaan sistemnya, kita mungkin itu kelemahan kita. Tetapi bila mana PDPR ini nak dilaksanakan, dia pun tidak ada satu kajian yang dibuat oleh mana-mana pihak. Dia tak ada kajian satu unjuran awal bagaimana tak ada. Dia mesti bila tengok pada keadaan tu, situasi tu, maka dilaksanakan PDPR. Bila mana diumumkan untuk melaksanakan PDPR, kalau kita tengok PKP yang pertama pada bulan 3 itu hari, maka kita tutup semua sekolah. Bila kita tutup semua sekolah, kita tak ada lagi mekanisme. Dan masa tu saya ingat saya tu masa tu tengah cuti pertengahan cuti. Lepas tu bila sambungannya tu, tapi masih lagi kita tidak ada mekanisme yang awal yang kita ambil, mana kita tengok mungkin kita boleh keluar daripada pandemik ni pada satu waktu tertentu. Dan kita dah ubah pun waktu persekolahan, cuti, bila kita lanjutkan sehingga 2021, tetapi ianya tidak selesai. Rupanya pandemik ini mengebar. Mungkin angkara kesilapan keputusan yang dibuat, contohnya pembukaan sektor-sektor, membenarkan pilihan raya dan sebagainya, akhirnya implikasi itu kembali, dan PDPR ini kembali dan diletakkan PDPR 1.0 mula-mula. 1.0 lebih
kalau kita tengok Persatuan Guru Kebangsaan NUTP keluarkan kenyataan. Keluarkan kenyataan, mereka mengatakan bahawa PDPR 2.0 ini lebih menyusahkan. Maka kita mintalah kembali kepada PDPR 1.0 ini kerana dia lebih fleksibel kepada guru-guru, kepada pelajar dan sebagainya. Saya ambil contoh anak saya sendiri di peringkat prasekolah. So kalau kita tengok, hanya yang masuk dalam kelas, kan? Hanya yang masuk dalam kelas hanya beberapa orang. Maksudnya dalam satu sesi kelas online kelas tu, contoh prasekolah umur 5 tahun, 6 tahun, anak saya umur 6 tahun masuk kelas di tadika milik kerajaan. Betul. Apa jadi adalah bila saya tengok setiap pagi anak saya akan bangun pagi macam biasa, dia mungkin yang dihadapi adalah tak semua dapat masuk. Ada 25 orang pelajar ataupun 20 orang pelajar, hanya masuk 5 ke 6 orang ke 7 orang. Adakah ianya berkesan? Ini soal dia. Soal dia, kita kena tengok mungkin di kalangan-kalangan lain tu ada kekangan-kekangan lain. Contohnya, saya nak ambil dulu dekat peringkat prasekolah ni, kerana ada double standard dekat sini. Contoh, double standard double standard. Kita cakap pasal double standard adalah kerana kenapa pihak-pihak tadika swasta dibenarkan beroperasi. Tapi tadika-tadika milik kerajaan tidak beroperasi. Bukan kita nak minta kerajaan ni cuba lihat, kerana pelajar peringkat prasekolah ni kita tak nak rencatkan sistem pendidikan negara. Sebab mereka ni penting. Di peringkat awal permulaan mereka nak mengenal huruf, mereka nak mengenal ejaan, kan? Saya tengok anak saya hari ni, dia duduk atas komputer, duduk macam tu, duduk herot sebenarnya kan. Kalau orang Penang kata herot lah kan, orang Penang. Jadi dah duduk macam bosan sebab mereka berhadapan bukan dengan cikgu semata-mata, tapi duduk depan telefon. Tak ada orang yang mungkin boleh sentuh dia sikit, panggil nama dia. Yalah, dalam keadaan online kan. Yalah, online dia seorang-seorang kat situ lah. Dia seorang kat situ kat dia boleh rumah, jumpa dengan kawan-kawan dia, kiri kanan sebelah tengok, boleh buat aktiviti. Betul. Dan dia ada sistem komunikasi yang baik sebenarnya. Mungkin dia boleh bersembang dengan kawan dia. Ini antara kita nak mendidik. So dalam masa sama juga, mana lagi yang 15 tadi tu? Mungkin 20 hanya masuk 5. Bagaimana 15 lagi tu? Apa masalah mereka sebenarnya? Mungkin mereka ada jadual yang clash ataupun bertindih dengan adik-beradik yang lain. Mungkin salah satunya masalah gadget. Masalah mereka tidak mempunyai gadget yang cukup. Betul. Okey, mungkin pada ketika itu kakak dia pun sekolah, kakak dia pun perlukan gadget, dia pun perlu gadget. Ini masalah gadget. Itu ibu bapa pula perlukan gadget untuk buat kerja pula. Betul. Dan lagi satu, mungkin mereka menggunakan gadget ibu bapa. Yang mana ibu bapa tu ada di tempat kerja. Mereka duduk dengan nenek ataupun pengasuh yang tidak ada gadget ataupun peralatan, persediaan untuk belajar benda tu. Betul. Dan bila tak ada ibu ayah, dan ada juga yang request, saya ambil maklum juga, yang mana dah tengoklah dalam grup saya, dalam grup sekolah tu kan, bila ada guru diminta untuk buat kelas waktu malam. Betul. Kerana dia kata kami tak ada waktu bekerja, kami kerja, macam mana kami nak ni, kalau malam boleh saya boleh tengok dan sebagainya. Ini ada tekanan juga dari sudut. Kalau lah ibu ayah nak kena fokus pada benda ni juga, bagaimana pula dalam keadaan kos hidup yang nak kena difikirkan oleh ibu dan ayah. Betul. So semua orang akan tekanan dalam keadaan PDPR. Sebab tu di kawasan saya pula, ni kawasan bandar, Gombak ni antara kawasan yang berdekatan dengan bandar. Capaian internet masih lagi rendah. Satu masalah juga. Walaupun di kawasan bandar. Kawasan bandar. Sebenarnya sebab tu kata, walaupun kita boleh laksanakan, mungkin anak-anak di luar bandar dapat kelebihan. Sebab tu saya nak kata tadi, kenapa double standard? Kenapa tadika swasta kan, yang mereka yang berkemampuan mungkin M40 dan ke atas, kan, T20 ke, so mereka ni mungkin boleh hantar anak mereka ke taskar luar dan mereka dapat pembelajaran itu berjalan seperti biasa. Tetapi tadika milik kerajaan, apa kesudahannya? Kan? Dan guru-guru juga ditekan, kena ada laporan. Setiap pukul 3 kena ada laporan. Masalah juga tu. Jadi kalau adanya sistem penilaian dan sebagainya, setiap petang kena memberi laporan dan sebagainya, guru-guru tak ada pilihan lain. Sekadar syarat aku terpaksa melakukan. Saya teringat satu kartun yang dalam Facebook lah, yang kartun bagaimana keadaan seorang guru ni. Dalam masa yang sama dia ada anak untuk pergi ke sekolah untuk belajar secara PDPR, dan dalam masa yang sama dia juga perlu mengajar secara PDPR kan? Dan berapa banyak gadget dia perlukan, macam mana situasi dekat dalam rumah tu untuk dia belajar, untuk dia mengajar macam mana kan, dan dia perlu berhadapan dengan ataupun dia perlu accommodate anak-anak dia yang memerlukan ibu ni tak ada link lagi nak kelas, masuk kelas ni, ibu link ni mana satu. Betul. Sebab tu keadaan tu jadi kelang kabut sangat. Dia pun tertekan, guru pun dalam keadaan tertekan. Kita tak boleh petikai keadaan ada orang guru
dapat gaji direct. Saya rasa saya tak setuju. Sebab pada saya guru dah menjalankan tanggungjawab. Tugas mereka adalah untuk mendidik, dan mereka akan cuba sebaik mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Dan saya kira mungkin tak semua juga guru ada kemahiran. Betul. Mungkin guru-guru yang era-era terdahulu mungkin tidak ada kemahiran dari sudut internet dan sebagainya. Ada juga satu hari tu saya tengok sendirilah bagaimana ada satu story itu berlaku bila ibu ayah tulis di Facebook. Tiba-tiba gelap. Ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi adalah bila rumah guru tak ada internet. Tak ada elektrik. Blackout lagi. Blackout tiba-tiba. Blackout. Jadi mak ayah murid-murid duk tanya, cikgu duk panggil kan, sebab mungkin mereka duk tanya cikgu kat mana kan, dan sebagainya. So ini pun antara cabaran. So antara yang disebut tadi adalah guru tadi pun nak kena uruskan diri dia dan juga keluarga dia. Betul. Dan anak-anak tak dapat dihantar, mungkin dihantar ke mungkin taska yang berdekatan dengan sekolah dan sebagainya. Dan dia work from home. Akhirnya dia tak hantar anak-anak dia pun kena manage anak-anak dia. Dan anak-anak dia pula perlu, anak dia yang lain mungkin perlu hadir PDPR juga sama macam dia juga. Betul, saya nak ambil sikit, mungkin kita boleh rangkaikan cadangan saya sebagai seorang ayah dan juga kepada anak saya, dan juga saya fikir ramai orang akan bersetuju kalau sekiranya lah bukalah sekolah yang di Taska ini, mungkin mereka perlukan 2 jam. Mungkin reducekan jumlah. Masjid pun kita dah mula buka betul. Dan membenarkan jumlah kapasiti. Dan sebelum ni saya rasa tak ada masalah kalau dia orang pakai dia orang diminta untuk pakai face shield semua tu di waktu sekolah, dan kita ibu ayah tidak dapat tak perlu hantar sampai ke atas, dan sekiranya anak demam tak perlu hantar ke sekolah. So kita boleh buat langkah-langkah pencegahan itu. Dan saya yakin dengan langkah-langkah macam mungkin kelas tu 20 orang, mungkin dikecilkan dalam 10 orang. Mungkin perlukan proses pembelajaran PMP itu hanya perlu dalam 2 jam. Sebab anak-anak di prasekolah ni mereka tak perlu banyak masa yang lama. Mereka perlu masa yang sikit saja untuk mereka dapatkan input-input. Kalau soal atas talian ni dia orang tak ada sentuhan. Maksudnya tidak ada secara berdepan, cikgu tak ada tegur, dia orang berlari ke, dia orang nak tengok TV ke. Ya, sampai ada satu yang cerita tular ni, murid menunjukkan video lucah dalam ketika sesi pelajaran tu, dia macam satu yang melampau lah. Bila benda tu di luar kawalan guru, guru tak boleh nak buat teguran. Tak boleh nak buat teguran, satu. Yang keduanya, mungkin mak ayah dia tak ada situ. Mungkin mak ayah dia tak ada situ. Mak ayah dah tinggalkan kepada dia, dan dia mungkin mak ayah dia dah ajar dan sebagainya, dia boleh mengakses internet itu sendiri ataupun apa-apa. Mungkin juga dia tunjuk tu, dia tak tahu dia rupanya dia tengah live dia tengah live ataupun dia tengah share screen ke apa kan. Itu antara benda yang kawalan ibu ayah juga penting. Tapi bagaimana ibu ayah ni yang bekerja, yang nak kena fokus kepada pekerjaan dia, akhirnya dia pun nak kena tengok juga anak kat rumah. Tekanan ini begitu tinggi. Dia orang kata tekanan ni atau gangguan sekeliling dia. Gangguan sekeliling tu akan mengganggukan keadaan dia lah sebagai emosi dia. Mungkin nanti akan ada benda-benda lain yang akan berlaku. So saya fikir kerajaan kena fikir salah satu mekanisme yang lebih mudah. Dan saya juga setuju kalau kita lihat dari ini kerajaan dah mula bergerak ke arah didik TV. Mungkin boleh mengurangkan tekanan itu. Maknanya ada kelas, walaupun tak ada kelas, dia masih lagi boleh tengok di TV. Mungkin di TV dah ada jadual dia. Jadual dia, okey hari ni kelas apa, ini tentang tajuk apa, mungkin silibus apa. Walaupun dia hanya satu hala saja, komunikasi satu hala, tetapi mungkin dianya boleh sikit sebanyak lah, kita tak boleh nak kata 100% berjaya, tetapi ia sikit sebanyak boleh mengurangkan tekanan dan juga mungkin meningkatkan sikit kefahaman kepada pelajar-pelajar bagaimana kaedah. Contoh lah, kalau Maths, kalau bahasa Melayu mungkin praktis, dari segi bahasa mungkin tak ada masalah. Bahasa Inggeris mungkin tak ada masalah. Mungkin dia boleh baca dictionary dan juga dia boleh cuba membaca di rumah. Kalau saja yang teknikal, sains, kimia, perakaunan, ini memberi tekanan yang besar. So bagaimana, adakah cikgu hari ini cukup berjaya untuk tackle mereka-mereka yang akan ambil subjek-subjek yang memang memberikan mereka perlukan teknikal lah untuk membelajar dan sebagainya. Mungkin guru-guru dekat sekolah ataupun guru-guru ketika di rumah mungkin boleh minta pelajar merujuk kepada didik TV pada satu jadual tertentu atau tempoh tertentu, dan minggu depan kita akan belajar merujuk pada program didik TV. Program didik TV dia cakap macam ni. Kalau siapa tak faham, boleh merujuk pada cikgu yang mereka belajar tu. Betul. Itu salah satu mekanisme yang saya fikir oleh kerajaan. Dan ibu ayah kena memperanan lah. Kita sekarang ni dalam kita menghadapi COVID-19 ini, saya rasa semua pihak. Bukan sahaja guru, bukan sahaja kerajaan, malah semua pihak
yang perlu keterlibatan mereka secara langsung, yang mana mereka perlu ambil tanggungjawab untuk memastikan apa saja agenda yang kita nak buat membentras COVID-19 dalam masa sama nak memperkasakan pendidikan negara dapat kita laksanakan. Contoh, ibu ayah dia kena ambil maklum tentang apa yang dah kerajaan buat mekanisme. Mungkin dia tak ada gadget, tapi mungkin dia boleh, kerajaan dah tolong dengan gunakan kaedah didik TV. Mungkinlah kita kena win-win situation. Pada saya, kita kena berlapang dada dengan apa saja yang kerajaan nak bagi pada kita. Dalam masa sama, kita boleh minta kepada kerajaan apa yang mungkin pada hak kepada kita. Contohnya lah, mungkin kerajaan pun dah umumkan sebelum ni dalam bajet 2020 bahawa pemberian komite riba. Dan kita minta lah jangan ada birokrasi lah. Birokrasi ni kena tolak tepi dalam kala COVID-19 ini. Jangan biarkan mereka yang luar yang buat kerja. Contoh kita tengok NGO-NGO kan, NGO dah mula cari fund pun datang daripada luar, maksudnya daripada crowdfunding dan sebagainya dah mula gerak. So JLC kerajaan mulalah bergerak, bantulah seramai mungkin. Mungkin ada ibu-ibu tunggal yang ada anak lebih daripada 5 orang, mungkin bantu 3-4 gadget satu rumah. Kita mulakan. Dan saya fikir kerajaan pun kena kena cari jalan, kena hubungkan di antara kementerian. Contohlah KPLB, Kementerian Luar Bandar ini. Kementerian Luar Bandar ini mereka ada akses dengan ketua-ketua kampung. Dan ketua-ketua kampung lebih kenal kampung dia daripada menteri. Dia bagi tahu siapa orang yang betul-betul memerlukan bantuan. Betul. Jadi mereka lebih tahu dan mereka ada maklumat dan mereka tahu bagaimana buka capaian internet. So maknanya kena ada kerjasama di antara kementerian. Ni pandangan saya. Mana contohnya Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi, bekerjasama dengan Kementerian KPLB ini. Betul, KPLB. KPLB supaya mereka dapat maklumat. Maklumat bagaimana kawasan mana yang masih lagi capaian internet dia masih rendah. Kita bantu. Segerakan. Gunakanlah apa saja kaedah yang ada untuk kita segerakan. Dan saya yakin PDPR ini akan ambil masa yang lama. Dia tidak akan terhenti daripada bulan 3. Betul. Wakimah negeri yang PKPB. Kan? Saya tahu kerajaan ada fikir mekanisme yang lain. Kerana kita fahamlah kerajaan nak tengok bahaya COVID ni satu. Adakah ianya kalau kita buka sekolah, apa akan jadi pada pelajar? Dan apa akan jadi kalau sekiranya mungkin salah seorang pelajar yang terkena COVID? Adakah bila nanti benda tu merebak atau sekolah, adakah kapasiti kita cukup untuk menampung, untuk buat pusat karantin? Dan perlu, kerana KKM perlu mengambil tindakan membuat saringan kepada semua. Betul. Pelajar ataupun guru yang hadir dekat sekolah. Betul. Itu kan proses yang lama. Betul. Dan lagi satu, kita kena semak pula, kita tak tahu siapa yang pemula. Lepas tu mak ayah pula lagi akan di swab test dan sebagainya. Akan ada kesan-kesan baru yang kita rasa ambil masa yang lama, sekolah tu pula tertutup. Sekolah lain jalan macam biasa. So saya rasa mekanisme yang dibuat oleh kerajaan ni untuk tutup sekolah ni ada perkara-perkara tertentu yang telah diambil kira. Dan lagi satu komen menarik lah dari dalam Facebook juga. Mencadangkan supaya guru-guru ni hadir ke rumah untuk menggantikan proses BDPR ni. Saya rasa itu agak orang kata menyusahkan lah. Dia agak membebankan guru lah sebenarnya untuk pergi ke. Bayangkan seorang guru tu dia ada 30 anak murid. Dia ada 5 kelas dia nak kena cover. Saya rasa itu mungkin cadangan yang kurang sesuai. Kerana guru seorang tu. Mungkin anak muridnya ada pelajar-pelajar di bawah keseliaannya ada 120 orang. Mungkin dia ada, cikgu bukan jaga satu kelas. Mungkin banyak orang tak faham ini. Sistem pendidikan negara kita, guru tu dia ada 3-4 kelas. Dengan dia mungkin guru kimia ni dia boleh ajar 2 kelas mungkin maksimum. Lepas tu dia ada kelas-kelas lain yang perlu menjadi tanggungjawab dia. Mungkin kadang-kadang ada tambahan civic ke sejarah ke. Itu yang mengikut kepada profession dia. Tetapi pada saya mungkin ada satu kaedah lagi yang mungkin boleh difikirkan oleh pihak kerajaan. Yang pertamanya, masjid. Masjid adalah satu tempat yang dibenarkan untuk kapasiti tertentu. Masjid dan surau ini adalah tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Betul? Saya rasa rumah ibadat lah. Tapi mungkin untuk Muslim memang sesuai dia masjid lah. Bukan kita nak kata, tapi sebabkan dah dibenarkan. Solat Jumaat ada kapasiti 250 orang. Solat Zuhur berapa puluh orang. So saya fikir mungkin satu kaedah lagi, masjid dan juga surau ini boleh digunakan sebagai pusat untuk mengumpulkan anak-anak setempat itu untuk dapatkan proses pembelajaran secara bersemuka, tetapi mengikut kapasiti yang telah ditetapkan. Mungkin dengan ikut jarak yang tertentu, menggunakan tempoh yang tertentu. Maksudnya satu kelas tu 2 jam misalnya. Mungkin bahasa Melayu hari ini,
Esoknya bahasa subjek lain. Kita tak boleh buat semua. Betul. Kita tak boleh buat macam PMP biasa. Kita kena cari kaedah bagaimana kita nak bantu. Bagi saya tengok ini satu kaedah yang boleh membantu. Saya rasa dia bukan dalam bentuk pengajaran tapi dalam bentuk bimbingan. Bimbingan je. Maknanya dia dah mungkin dalam kelas online, mungkin cikgu tu dah bagi tahu minggu lepas apa benda. Bimbingan dia di masjid, di surau ada kelas. Betul. Jadi maknanya cikgu-cikgu tu boleh datang. Tak perlu dia datang ke rumah. Kalau dia datang ke rumah, satu-satu rumah dia nak pergi. Kan? Kena pula satu rumah tu ada COVID, dia dah pergi 30 rumah, 30 rumah kena. Satu taman dah kena PKP dan yang pentingnya adalah mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh Majlis Kesempatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu je lah kaedah yang ada pada ketika ni yang saya dapat lihat, yang dapat kita segerakan. Kementerian kena fikirlah bagaimana cadangan ini boleh dilaksanakan dan nak kata keberkesanan 100% saya rasa tidak. Begitu juga dengan Didik TV. Tetapi sekurang-kurangnya kita menambahkan kaedah. Kita tambah kaedah. Sekurang saja PDPR tapi kita ada bersemuka di masjid ataupun. Dan saya rasa kan satu lagi yang mungkin kerajaan boleh pertimbangkan adalah membuka sekolah mengikut tahap ataupun kategori pelajar. Mungkin tahap 1 boleh sekolah minggu ni. Untuk kategori sekolah rendah, tahap 1 minggu ni, tahap 2 minggu depan. Dan benda tu dibuat sistem bergili-gili supaya tidak ramai pelajar yang perlu datang ke sekolah. Dan kalau kalau katakanlah ada salah seorang dijangkiti ataupun positif, pelajar tahap kedua tidak terjejas. Dan mereka boleh meneruskan sesi persekolahan macam biasa. Itu juga dengan sekolah menengah. Menengah rendah start minggu ni, menengah atas start minggu depan pula. Dia buat secara bergilir dan mungkin benda tu pun dapat dilaksanakan. Itu kaedah yang saya fikir mungkin boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Bagaimana ianya mungkin secara bergilir dan sebagainya. Mungkin itu boleh macam saya kata tadi, dia boleh menambahkan kaedah. Betul. Dia tetap jadi satu sebagai satu kaedah saja dan macam ni bimbingan tu kena ada juga. Mungkin tempoh masa, mungkin saya tengok daripada kekangan sebelum ni MKN lebih kepada tekanan dia letakkan problems dia tu, masalah tu adalah masa yang lama bila mana contoh dulu dia sekatkan kita sampai pukul 12, pukul 10 jangan keluar rumah. So maknanya dia nak kurangkan pergerakan. So maknanya pergerakan tu dapat dikurangkan secara tidak langsung, ni dapat dikurangkan secara bergiliran, sistem bergiliran. Tapi saya rasa yang paling penting adalah mereka yang berada di tingkatan 4 dan mereka yang berada di tingkatan 5. Kerana mereka ada peperiksaan penting. Betul, 2 tahun tu adalah mereka kritikal. Kalau mereka tak dapat pembelajaran yang baik, maka proses SPM ni akan berlangsung ni, yang untuk 2020 ni akan berlangsung pada minggu depan hari Isnin ni. Saya pun ada kebimbangan saya. Kebimbangan saya, adakah adik-adik pelajar, adik-adik saya ni dia mampu dan dia dah bersedia. Yalah, walaupun kemudian cakap mungkin mereka akan mengurangkan sikit skema pemakahan untuk bagi ruang kepada pelajar-pelajar ni. Yelah, tapi dalam sudut ni mereka sebenarnya kita sebenarnya kena letakkan mereka ni adalah dalam cabaran dan ujian yang begitu besar. Tapi mereka saya yakin mereka ini adalah golongan-golongan yang positif. Tahun anak-anak 2020 yang berada untuk mengambil SPM ni adalah orang yang positif. Dan mereka, saya yakinlah kebimbangan saya ni dapat diatasi dengan keputusan yang akan keluar dan kebolehan mereka. Kita tidak nafikan mereka mungkin sedaya upaya telah berusaha untuk dapatkan ilmu sebanyak mungkin untuk mereka menjawab SPM. Dan yang saya risaunya mereka-mereka yang akan ambil SPM pada 2021, mereka juga menghadapi tekanan yang besar. Betul. Kerana 2020 mereka dapat sekolah dalam masa 3 bulan je, betul. 3 bulan saja. Dan lepas tu buka sekejap, tutup balik. Dan saya tak tahu proses itu bagaimana. Dan yang tahun ni dia orang terus PDPR. Tapi mungkin mereka boleh masuk PDPR, tak ada masalah. Sebab PDPR mereka dewasa, mereka dah remaja, mereka dah boleh handle gadget ni, mereka dah ada. Saya fikir mungkin mak ayah pun dah bagi gadget kepada mereka kan. Jadi mereka tidak ada masalah untuk yang tu. Mereka mungkin boleh masuk kelas, mungkin boleh komunikasi dengan cikgu secara terus. Saya fikir mereka mungkin masalah tu mereka tak ada sangat. Tak ada banyak sangat lah. Mungkin dari sudut gadget mungkin tak, betul-betul susah memang tak ada gadget. Itu memang kita tak dapat nafikan lah. Mungkin cikgu mungkin boleh dah mulakan ujian yang pertama kot untuk pelajar-pelajar yang pada peringkat awal PDPR ni untuk meriksa ataupun melihat keberkesanan PDPR ni sebenarnya. Dan juga keberkesanan Didik TV ni. Dan saya rasa lah satu kajian mesti dibuat oleh pihak sekolah-sekolah. Ni cadangan dia, saya pun ada bersembang jugalah dengan antara badan-badan gabungan MBM yang memang berkait rapat lah dengan pendidikan, iaitu Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, PKPIM ya. So mereka ni memang antara yang fokus kepada
pendidikan dan pelajar dan pendidikan. So apabila saya tengok antara cadangan yang mungkin kita boleh utarakan dalam sesi pada hari ini, bincangan kita pada hari ini adalah yang pertamanya, sekolah-sekolah di seluruh negara mesti membuat satu kajian soal selidik kepada pelajar-pelajar. Apakah kaedah yang diinginkan oleh ibu bapa untuk anak mereka meneruskan pembelajaran? Sama ada PDPR ke? Ada masalah lain, masalah gadget ke? Ataupun melalui gadget ke? Ataupun melalui sistem modul ke? Ataupun melalui sistem bersemuka. So mungkin ini kaedah-kaedah ni adalah atas tanggungjawab ibu bapa tu sendiri, ada bersama dengan pihak sekolah. Kita tak boleh buat benda yang syok sendiri. Betul. Kalau kita buat benda yang syok sendiri, saya nampak juga kadang-kadang dia nanti result SPM tu nanti macam mana? Macam mana lah. Itu kadang-kadang bila kita ubah sistem pendidikan yang secara drastik begini, yang akan menjadi ibaratnya macam inilah ayat yang orang selalu pakai adalah tikus makmal. Itu kadang-kadang ayat itu mungkin keras sikit lah kan. Tetapi sebenarnya itu yang selalu jadi. Bila jadikan mereka ni bahan uji kaji. Mereka dah uji kaji. Okey, PDPR ni macam ni. Kita tak boleh uji kaji. Kita kena buat satu kajian yang terperinci. Sekolah-sekolah kena mulakan. Maknanya gunakan platform yang ada, Google Form ke, apa ke, tanya kaedah yang sesuai. Sebab ni sampaikan tengah-tengah malam ada mak ayah yang nak kena pergi print betul, dokumen esok nak pakai. Tengah-tengah malam nak pergi kedai printing. Ada yang mungkin kemampuan tak apalah, ada printer di rumah. Yang tak ada. Esok pagi-pagi anak tu dia macam motivation daripada dia kurang lah. Sebab kan yalah, orang lain semua ada, aku tak ada. So ada perasaan itu. Ada sentimen macam tu. So saya rasa satu kajian perlu dibuat oleh pihak sekolah. Letakkan apakah mekanisme ataupun kaedah yang sesuai di peringkat boleh dipersetujukan oleh pihak ibu bapa, dan buat uji kaji juga dengan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu dah ada pengalaman. Daripada tahun lepas cikgu dah mulakan kelas-kelas online ni. So buat kajian, maka kementerian tengok satu kajian mengikut kepada sekolah. Jangan ikut kepada kementerian. Kalau ikut kementerian punya kaedah, berkemungkinan benda tu tak dapat sampai di bawah. Mungkin anak-anak di luar bandar. Dia kena pandai, guru ataupun pihak yang terlibat kena bijak dalam accommodate semua. Betul. Kaedah-kaedah tu. Okey, kita lihat kepada soalan-soalan dari netizen. Okey. Daripada Syirhan Nizam Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya panel, boleh kongsikan sedikit gambaran situasi penerimaan PDPR di bandar dan luar bandar? Mungkin Cik Nazri tinggal di Gombak. Bagaimana keadaan di bandar dan di luar bandar, nanti boleh bandingkan. Dan saya kira di bandar saya fikir mungkin penerimaan dia positif kerana capaian internet dia bagus, dan pastinya orang yang di bandar ni antara orang yang berkemampuan. Dan mungkin gadget juga tidak ada masalah. Tapi apabila kita tengok orang yang duduk di bandar pun berkemungkinan dah jadi B40. Betul. Keperluan gadget pula tak ada. Gadget tak ada. Dan mungkin apabila benda ini berlaku menyebabkan terkesan. Tetapi mungkin dari sudut percentage kita boleh katakan 80% telah pun menerima PDPR. Tetapi di kawasan-kawasan luar bandar ini, saya kira di Gombak tu tak tahulah, saya rasa di kawasan-kawasan mungkin dalam sikit. Saya pun duduk di Batu Lapan. Jadi mungkin tak tahulah ke rumah saya ke dalam ke apa kan. Tetapi saya kira capaian internet jadi masalah. Mungkin yang pertama capaian internet, dan keduanya gadget. Gadget. Mungkin saya bagi sepaksalah saya beli satu handphone untuk anak saya gunakan. Itu untuk saya. Tapi bagaimana pula yang lain-lain? Ibu bapa yang lain lebih daripada seorang anak. Mungkin kalau kita tengok di kedudukan mereka-mereka yang duduk di kampung-kampung, di Gombak tu. Ini saya ambil contoh Gombak lah sebab saya duduk sana. Jadi mungkin mereka juga ada tekanan ni yang perlu diperhatikan. Contoh kita ambil di Sabah. Sabah. Kan sebelum ni ada cerita naik pokok internet dan sebagainya kan. So mereka juga sekolah-sekolah mereka internet apatah lagi. Kan memang keadaannya, apa gunanya ada gadget kalau tak dicapai internet? Ya betul, tak guna kalau mereka ada duit pun, kalau internet tak ada tak guna juga. So masalahnya penerimaan di luar bandar memang saya rasa mungkin hanya 30%, mungkin 40%. Tekanan itu tinggi, cabaran tinggi. Dari segi kemudahan infrastruktur tu lah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, daripada Malik Hasnah. Lain internet di kampung terlalu lembab, susah pelajar ulang kaji. Penduduk kampung Parit Tanjung Piandang ambil perhatian. Okey, kalau tengok pada kampung kan, pada pengalaman saya lah, even di kampung saya sendiri di Batu Pahat kan. Batu Pahat. Okey, Batu Pahat. Orang kata kalau setakat bila kita balik kampung kan, nak tengok WhatsApp pun, sebab apa tahu? Sebab lain internet ni nak dapat 3G pun susah. Apatah lagi 4G kan. Sebab tu kerajaan hari ni kena tengok benda ni dah menjadi kita tengok kesan daripada pandemik ni, kita dapat lihat bagaimana ianya
berlaku dan apa masalah dia yang selepas daripada pandemik ni bila kita arahkan mereka duduk di rumah PKP. Betul. Bila kita arahkan mereka duduk di rumah, antara yang tekanan mereka adalah internet. Ibaratnya internet ni salah satu nyawa lah untuk mereka terus mendapatkan maklumat. So kalau kita tengok, ini kerajaan kena keluarkan satu dana khas untuk pembaikan dan penambahbaikan sistem sistem internet ini di luar bandar. Mungkin bandar dah cukup hebat. Dah cukup hebat. Saya tengok pencawangnya setiap atas bangunan pun ada. Tetapi di luar bandar ini mungkin kawasan-kawasan yang surau ada, yang berdekatan tu letaklah satu pencawang. Mungkin tak boleh dapat semua telco. Tetapi salah satu telco bertanggungjawab. Mungkin itu saya kata di hubungan kerajaan dengan syarikat-syarikat telco. Mungkin contoh kawasan tadi disebut Batu Pahat. Satu telco pergi ke sana. Jadi orang-orang di Batu Pahat ni boleh menggunakan telco berkenaan. Untuk baru ni saya pergi di Selama. Saya pergi di Selama sebabkan banjir, nak bantu bangsa banjir. Apa berlaku lah bila saya dapat location, mungkin saya daripada Taiping. Ni cerita bila kita masalah bila tak ada capaian internet ni. Bila kita sampai ke kawasan tu, connection loss. So kita nak dapat location yang sebenar tu dah tak masalah. Dalam tempoh saya ingat dalam 10 ke 15 minit. Dan rupanya memang betul, kampung yang saya pergi tu memang tak ada capaian internet. Dan mereka, saya tanya macam mana ni, kadang-kadang kami cari-carilah kalau dapat tu kan. Oh begitu keadaan mereka. So saya fikir kena, to be fair, mereka juga pembayar. Saya gunakan ayat pembayar cukai. Mereka juga perlu mendapatlah manfaat apa saja daripada inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan dalam bidang komunikasi ni. Terima kasih. Kita macam Cik Aziz cakap tadi, daripada ni komen daripada Fahmi Alfian, pembelajaran subjek matematik susah untuk anak-anak fahami. Betul, untuk subjek yang teknikal memang memerlukan bimbingan sebenarnya. Bukan setakat belajar di secara berhadapan, tapi memerlukan bimbingan supaya mereka faham bab-bab teknikal ni sebenarnya. Sahabat saya dah, Fahmi ni adalah apa saya sebutlah dia adalah merupakan pengurusi majlis belia daerah Gombak. Terima kasih kerana terima kasih kerana menonton ni dia macam ni. Sebab itu saya kata tadi, pendekatan kita berbeza. Apabila berkaitan dengan subjek matematik, mereka ada formula dan teknikal. Benda tu berkaitan dengan teknikal darab, dia ada bahagi, lepas tu dia ada sistem power of two lah, apalah dan sebagainya. Ini memerlukan keberadaan guru itu begitu dekat dengan pelajar. Dan apabila dalam sistem online, kalau belajar 4 jam pun, soalan yang sama, guru tak dapat nak approach terus kepada dia. Contohnya, dalam kelas, kalau kita ambil pengalaman kita lah, kita pun pernah jadi pelajar. Apabila kita guru ada kat depan, cikgu suruh buat, kita try buat, lepas tu kita terus pergi kat cikgu. Direct. Kita dapatkan bagaimana. Ataupun guru tu dia akan pergi ke setiap meja. Setiap meja dan sebagainya, dia terus approach. Dia terus tunjuk bagaimana cara pengiraan tu. Itu yang kata kejayaan boleh meningkatkan kemahiran. Tetapi bila PDPR, dia guru tunjuk secara, dia share screen, dia tunjuk sekali je. Adakah ianya betul-benar berkesan? Dan bagaimana cara untuk dia approach lebih dekat lagi dengan pelajar tu? Mungkin dia call, mungkin lepas tu tak boleh sangat dia call. Gamaknya lah kot, dia call. Gini, gamak dia stres dia pun tak boleh buat apa-apa. Habis macam tu saja. Macam tu je. Jadi bila dia pergi tanya mak ayah dia nak cerita pasal AppMath, pening juga. Itu antara benda lah. Okey, itulah tadi berkenaan dengan aperture PDPR pelbagai isu telah dibangkitkan. Ada juga cadangan-cadangan dalam sesi perbualan ni tadi telah pun diutarakan. Jadi harap ada pihak yang bukan sahaja mengharapkan daripada kerajaan tetapi semua pihak perlu berganding bahu, perlu sinergi. Okey, menyelesaikan isu PDPR ini supaya apa? Supaya tidak ada pelajar yang ataupun tidak ada anak-anak kita yang akhirnya tercicir. Right. Okey, terima kasih Cik Aziz. Sesi dalam lebih kurang 30 ke 35 minit ni kan. Okey, harap ada sesuatu yang ataupun ada manfaat lah dapat dikongsikan bersama dengan para penonton Suara Merdeka. Okey, terima kasih Cik Aziz. Saya sekali lagi saya ucapkan kerana sudi hadir bersama dengan Suara Merdeka dalam live at Suara Merdeka. Baiklah, petang ni kita ada satu sesi khas bersama dengan Cikgu Saham, Baby Step Pelajar atau Baby Step Beli Saham pada petang ni pukul 5. Jangan lupa tunggu di Facebook Suara Merdeka dan kita akan bersama dengan Cikgu Saham untuk belajar tentang saham petang ni. Okey. Baiklah Cik Najib, terima kasih. Terima kasih juga kepada Suara Merdeka kerana sudi menjemput saya mewakili Majlis Belia Malaysia. InsyaAllah kita ada masa kita akan berjumpa lagi dan kita tidak akan terputus di sini saja. Okey, terima kasih kepada para pelajar Suara Merdeka. Assalamualaikum dan selamat petang.